Hai semua, hari ini kita akan mempelajari bab 3.2.1 kod arahan bagi topik struktur kawalan ulangan while dalam penyelesaian masalah bahagian ketiga. Murid-murid boleh rujuk buku teks ASK muka surat 147. Baik, sebelum ini kita telah pun mempelajari satu sinteks struktur kawalan ulangan iaitu for, ataupun dalam bahasa Melayunya untuk. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu lagi struktur kawalan ulangan iaitu while, dalam bahasa Melayunya selagi. Okey. Seperti yang kita ketahui, kaedah struktur kawalan ulangan ini adalah pelaksanaan suatu tindakan yang berulang-ulang. Dalam bahasa Inggerisnya ialah loop. Okey, sebagai contoh, tindakan apabila kita mengetuk paku. Okey, selagi paku tidak terbenam, maka kita akan terus mengetuk paku hingga paku terbenam sepenuhnya, baru kita berhenti. So, tindakan mengetuk ini akan berlaku secara berulang-ulang ataupun looping sampai selesai. So, ini adalah contoh kaedah struktur kawalan ulangan. Okey. Cuma bezanya struktur kawalan ulangan for, pengulangannya sudah pun ditetapkan. Manakala struktur kawalan ulangan while, dia ditetapkan, pengulangannya ditetapkan apabila satu syarat itu dipenuhi. Okey, sintaksnya seperti berikut. While syarat dalam bentuk ungkapan boolean, kemudian pelaksanaan pernyataan. Okey, ini bermaksud ungkapan boolean ini kita gunakan sebagai ia menunjukkan syarat benar atau tidak yang menentukan sama ada gelung akan berhenti atau terus berulang. Okey, maksudnya selagi syarat benar maka tindakan akan berulang. Apabila syarat itu sudah tidak benar, maka tindakan tu akan berhenti. Okey. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada latihan amali komputer 3.3. Murid-murid boleh rujuk buku teks ASK muka surat 147 dan 148. Okey, yang pertama kita akan bina satu atucara gelung tak terhingga. Okey, cikgu akan tunjuk kepada kamu contoh satu segmen kod yang cikgu sudah pun bina menggunakan aplikasi Tony. Murid-murid boleh guna juga aplikasi Python ataupun replit.com. Okey, ini adalah contoh satu segmen kod di mana ia menunjukkan tentang satu pengiraan komisen bagi hasil jualan. Okey. Jadi dalam segmen kod ini kita akan menggunakan sintaks while untuk melaksanakan pertanyaan jumlah jualan kepada pengguna secara berulang-ulang. Okey, baik, kita tengok contoh sekejap lagi. Baik, ini adalah contoh segmen kod yang telah diberi dalam buku teks muka surat 147 ya. Okey, kita lihat dekat sini sintaks while digunakan. Okey, while true ni merujuk kepada boolean. Okey, boolean, jenis data boolean. Okey, seterusnya dia isytiharkan pemboleh ubah jualan. Float, input, masukkan jumlah jualan anda. So, pengguna akan masukkan jumlah jualan di sini. Peratus komisen sama dengan float, input, masukkan peratusan komisen. Pengguna masukkan komisen yang dia dapat. Kemudian atur cara akan kira komisen. Okey, komisen sama dengan jualan darab peratus komisen. Kemudian komputer akan paparkan komisen. Baik, kita cuba run atur cara ni ya. Okey, masukkan jumlah jualan. So, katakan kita masukkan RM150. Komisen yang dia dapat ialah 0.3. Kemudian apabila dia paparkan komisen, dia terus ulang tanya, masukkan jumlah jualan anda. Okey. So, maksudnya kita tak ada pilihan melainkan kita masukkan jumlah jualan secara berterusan tanpa henti. Katakan cikgu masukkan 200 pula. Lepas tu dia dapat komisen 3.4. Kemudian dia tanya balik. Selepas dia paparkan komisen, dia ulang tanya kita,
untuk masukkan jumlah jualan. So pertanyaan ni sentiasa berulang, bergelung, okey, tanpa henti. So pengguna tak ada pilihan untuk keluar daripada atur cara. Jadi kita nampaklah kelemahan segmen kod yang ni, dia tak ada pilihan untuk pengguna berhenti. So kita perlu buat pembetulan sedikit, okey, kepada beberapa perkara. Okey, so cikgu harap awak faham ya. Nanti kita akan buat pembetulan. Baik, jadi kita telah pun melihat kelemahan yang berlaku semasa kita membina segmen kod gelung tak terhingga. Jadi benda yang kedua, perkara yang kedua adalah kita akan membetulkan gelung tak terhingga tadi kepada gelung terhingga. Murid-murid juga boleh rujuk segmen kod ini dalam muka surat 148. Baik, so segmen kod ini apa yang perlu ditambah adalah kita tambah pemboleh ubah teruskan sama dengan Y. Kemudian while teruskan sama dengan Y, maka dia akan melaksanakan arahan di bawah ini. Okey, so kita akan tengok pembetulannya. Okey, jadi berdasarkan segmen kod gelung tak terhingga ini, kita akan buat sedikit penambahbaikan untuk kita baiki kelemahan kawalan ulangannya. Okey, so kita tambahkan pemboleh ubah teruskan untuk kita bagi isyaratnya kepada pengguna supaya dia dapat menggunakan satu simbol untuk teruskan ataupun tidak. Okey, teruskan sama dengan Y. While, okey, true tadi kita buang, kita gantikan teruskan, while teruskan sama dengan Y. Selagi teruskan sama dengan Y, dia akan laksanakan arahan ini. Kemudian last sekali kita bagi satu penyataan kawalan. Okey, di mana kita nak atur cara tanya kepada pengguna sama ada dia nak teruskan ataupun tidak. Okey, so kita buat teruskan sama dengan input. Kita minta pengguna masukkan adakah anda input, adakah anda mahu meneruskan. Okey, kemudian kita bagi arahan untuk pengguna type Y jika ya. Okey, so cuba kita run ya. Okey, masukkan jumlah jualan anda RM150, peratus komisen 0.3. Okey, selepas dipaparkan komisen, dia tanya adakah anda mahu meneruskan, type Y jika ya. Di sinilah kawalan ulangan tu berlaku. Pengguna ada pilihan sama ada dia nak teruskan ataupun tidak. Okey, katakan pengguna nak teruskan, kita type ya, Y. So dia akan ulang tanya pengguna. Okey, kita masukkan 200. Kemudian masukkan komisen 0.4. Lepas paparkan komisen, dia tanya lagi pengguna sama ada nak teruskan ataupun tidak. Kalau teruskan Y. So katakan kita tak nak teruskan dah, kita tekan huruf lain lah, huruf lain. Katakan T. Nampak tak? Dia terus berhenti. Atur cara terus tamat, berhenti. Dia tak ulang tanya. Jadi kat sini kita boleh kawal lah pengulangannya. Ini yang dinamakan sebagai gelung terhingga. Okey, so cikgu harap awak boleh cuba sendiri ya. Okey, selamat mencuba. Baik, berdasarkan kedua-dua atur cara tadi, kita diminta untuk menjawab persoalan berikut. Okey, soalan ini murid-murid boleh rujuk pada muka surat 148 buku teks. Okey, soalan 6. Bandingkan atur cara yang dibina dalam bahagian A dan bahagian B. Nyatakan perbezaan antara keduanya. Okey, perbezaannya ialah pada atur cara bahagian A, iaitu melibatkan gelung tak terhingga, atur cara ini dilaksanakan secara berulang-ulang tanpa henti. Manakala bahagian B yang melibatkan gelung terhingga,
atucaranya dilaksanakan berulang-ulang juga selagi ia memenuhi syarat. Okey, beza ya. Baik, beza yang kedua ialah atucara bahagian A ni menyebabkan pengguna tiada pilihan untuk berhenti atau keluar daripada atucara. Manakala atucara bahagian B, pengguna boleh pilih untuk berhenti dan keluar daripada atucara apabila syarat sudah tidak dipenuhi. Okey. Baik, soalan seterusnya ialah atucara yang manakah lebih bagus? Terangkan sebab anda. Baik, apabila kita melihat perbezaan atucara bahagian A dan B ni, kita dapat simpulkan bahawa atucara bahagian B adalah lebih bagus. Okey, ini kerana atucara bahagian B ini melibatkan atucara pengulangan yang boleh dikawal oleh pengguna apabila syarat dipenuhi. Baik, cikgu harap awak fahamlah untuk latihan amali komputer pada hari ini. Sekian, selamat mencuba.